Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Masjid Kota Lama Kanan, Kuala Kangsar, Perak terletak di tepi tebing Sungai Perak di sebelah kanan mudik Sungai Perak. Dan untuk ke masjid ini perlu melalui jalan kampung yang kecil bernama Jalan Masjid, kerana kedudukan masjid ini bukan bersebelahan jalan besar. Nama Masjid Kota Lama Kanan begitu sinonim dengan masyarakat tempatan, malah pencinta sejarah dari segenap pelosok negara kerana menyimpan sejarah yang tersendiri. Masjid ini telah dibina semula pada 1916 kerana masjid lama telah dibakar oleh penjajah Inggeris semasa Perang Perak tahun 1875 sehingga 1876 akibat penentangan penduduk tempatan terhadap Inggeris. Terdapat 2 buah meriam lama yang masih berada di sekitar masjid ini sebagai bukti perjuangan bangsa Melayu terhadap penjajah Inggeris satu ketika dulu dan terus menjadi sebahagian tugu peringatan untuk generasi kini. Kawasan masjid ini juga dipenuhi dengan kawasan perkuburan, tetapi tidak dapat dipastikan sama ada kubur-kubur ini kubur lama atau yang baru. Saya terlupa untuk bertanya kepada Qaryah, Bilal atau Imam di situ kerana kami terpaksa bekerja masa untuk ke lokasi yang lain. Tapi kami percaya ada di antaranya kubur lama dan di antara pejuang-pejuang bangsa Melayu yang mempertahankan tanah airnya dari dijajah oleh bangsa Inggeris di Perak dan Tanah Melayu. Diceritakan juga oleh Bilal atau Imam masjid ini kepada kami mengatakan kawasan ini pernah mengalami banjir besar. Atas berkat masjid ini, hanya masjid ini saja yang tidak dimasuki air banjir satu ketika dulu. Masjid adalah rumah Allah yang perlu dijaga dengan baik dan diimarahkan dengan aktiviti syiar Islam. Dan dari situlah rahmat dan pertolongan Allah akan diberikan. Subhanallah. Sebelum kami datang waktu siang, sebenarnya kami telah datang pada waktu malam atas sebab permintaan di antara ahli rombongan kami yang turut serta mungkin agak teruja dengan sejarah di Perak. Pada ketika waktu malam, kami hanya melihat masjid ini dari luar saja. Kalau pada mereka yang tak biasa, akan ada rasa seram kerana suasana gelap dan sunyi, terutama apabila melihat deretan tanah perkuburan berdekatan dengan masjid. Kami melihat persekitaran luar masjid tanpa turun dari kereta, dan dalam beberapa minit saja kami mula beredar dari kawasan masjid dan meninggalkan kawasan tersebut. Dalam perjalanan pulang ke penginapan, Puan Ita memberitahu bahawa dia terlihat susuk tubuh 2 orang lelaki dari sudut pandangan mata batinnya. Seorang berpakaian jubah dan serban putih dan seorang lagi berpakaian istana serba kuning lengkap bertanjak. Saya percaya dan yakin yang berpakaian istana tersebut adalah Sultan Mansur Shah, Sultan Perak kedua dari tahun 1549 hingga 1577 yang gaib ketika solat Jumaat di dalam masjid ini.
dan seorang lagi yang berjubah dan serban putih tidak dapat dikenal pasti siapakah beliau, tetapi mungkin adalah penjaga masjid dan sekitar ini. Wallahu a'lam. Untuk pengetahuan kepada yang tidak mengetahui hal pelik yang pernah terjadi di masjid ini adalah satu ketika dulu Sultan Mansur Shah, Sultan Perak kedua yang memerintah dari 1549 hingga 1577, baginda yang sedang mengerjakan solat Jumaat di Masjid Kota Lama Kanan ini tiba-tiba gaib dan hilang. Keadaan menjadi kelang kabut apabila kehilangan baginda disedari oleh para pembesar dan pengawal istana, sehingga di setiap sudut masjid dicari namun tidak dapat ditemui. Setelah sekian lama tanpa kabar berita, rakyat menganggap bahawa baginda Sultan telah mangkat. Sejak itu, baginda digelar sebagai marhum Kota Lama Kanan oleh penduduk setempat. Apabila para pembesar dan rakyat bersepakat bahawa baginda telah mangkat tanpa bernisan, satu batu peringatan telah dibuat berbentuk seolah-olah batu nisan yang diletakkan pada saf hadapan dalam masjid ini, yang dipercayai lokasi terakhir baginda sebelum baginda didapati gaib. Batu peringatan ini dipasang dengan perintah Sultan Idris Murshidul Azam Shah, Sultan Perak ke-28, memerintah dari 1887 sehingga 1916. Dan terdapat juga keterangan tertulis pada batu peringatan ini menggunakan tulisan Jawi. Untuk keterangan lebih lanjut dan terperinci tentang ke mana gaibnya Sultan Mansur Shah, Sultan Perak kedua ini, boleh rujuk video saya yang lepas. Pada video ini, saya hanya kongsikan pengalaman saya bersama waris Raja Haji Fisabilillah ziarah ke masjid ini pada 12 Jun 2022. Semasa ketibaan saya ke masjid ini, satu perasaan sangat teruja saya rasakan, termasuk rombongan yang lain. Sebelum ini kami hanya melihat foto dan video sejarah masjid ini di internet sahaja. Tetapi kali ini, kami benar-benar menjejakkan kaki ke sini atas izin Allah. Perkara pertama yang kami lakukan adalah menunaikan solat di masjid ini dengan penuh rasa syukur dan rendah diri menghadap Allah SWT di atas segala nikmat dan pemberiannya. Tapi sebelum kami hendak mendirikan solat, saya dan waris Raja Haji Fisabilillah mendengar satu letupan yang jelas dari arah depan masjid. Bunyinya agak jauh, seperti dari arah bukit ini di seberang Sungai Perak. Saya tidak pasti pada mulanya. Anggapan saya mungkin kawasan ini berdekatan dengan lapang sasar tentera agaknya. Lalu kami meneruskan mendirikan solat sehingga selesai. Apabila selesai solat, kami pun ke batu peringatan ini yang terletak pada saf hadapan masjid ini. Saya rasa sangat terharu apabila berada di samping batu peringatan ini. Emosi saya bercampur bau. Entah apa agaknya, saya pun tak tahu. Begitu juga dengan ahli rombongan yang lain. Selesai sahaja menziarah batu peringatan ini, kami menyapa seorang lelaki tua yang mungkin imam atau bilal masjid ini berdasarkan dari pakaiannya yang formal. Beliau menyambut sapaan kami dengan baik. Kami memperkenalkan diri dan beliau sangat menyambut baik apabila saya memperkenalkan rombongan kami adalah waris Raja Haji Fisabilillah dari Riau, Indonesia. Dari situ, beliau mula menceritakan tentang sejarah masjid ini. Dan apabila beliau menyebut di persekitaran masjid ada beberapa pucuk meriam kecil yang dipamerkan sebagai tanda peringatan kesan sejarah, saya terkejut kerana baru teringat pasal bunyi letupan tadi. Saya tanya, adakah kawasan ini berdekatan dengan kem tentera?
Beliau berkata sekitar kawasan ini adalah kawasan kampung sahaja dan tiada kawasan kem tentera yang berdekatan. Subhanallah. Lalu saya diberitahu melalui sumber batin bahawa satu letupan itu adalah bunyi letupan meriam sebagai tanda kehadiran atau kedatangan raja atau sultan ke sesuatu kawasan. Jadi maknanya, memang benarlah waris yang saya bawa adalah waris sebenar yang ada kaitan dengan darah Raja Haji fi sabilillah. Allahu Akbar. Inilah tanda-tanda besar yang Allah tunjukkan kepada saya bahawa alam ini memberitahu kepada kita tentang sesuatu perkara. Zaman sekarang segala pembuktian melalui kertas tidak boleh dipercayai sangat kerana boleh ditipu dan diputarbelikkan. Tetapi melalui alam Allah membuktikan kebenarannya. Subhanallah. Selesai kami berbual mesra dengan imam atau Bilal tersebut, kami mengucapkan terima kasih atas layanan yang diberikan. Dan sebenarnya, di masjid ini adalah lokasi terakhir kami di Perak pada 12 Jun 2022. Kemudian kami meneruskan perjalanan pulang dengan rasa bersyukur atas nikmat dan kemudahan yang Allah berikan selama 3 hari 2 malam kami di Perak. Alhamdulillah. Semoga apa yang diceritakan menjadikan kita lebih yakin kepada Allah dan petunjuknya melalui alam, dan kita juga sebahagian dari ciptaannya. Kerana Melayu, saya bangkit. Kerana Islam, saya junjung. Dan kerana tanah air, saya pertahankan. Allahu Akbar. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.